إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sebagai orang Islam perlu sentiasa ada ilmu mengenai apa yang berlaku di masa sekarang ni, dan kita sebagai orang Islam tak boleh juga menepikan perkara-perkara yang ada kaitan dengan ekonomi kita, dan kita sebagai orang yang kena ambil tahu mengenai hal ehwal ekonomi dunia dan apa sedang berlaku, kita kena belajar. Tapi kita kena tahu juga sejarah kewangan yang berlaku di dunia akhir zaman ni. Saya nak cerita hari ini, insya-Allah nak tumpukan mengenai mengapa kita bergantung kepada ekonomi Amerika Syarikat, dan apakah cerita kewangan dunia. Sebenarnya kita kena tahu mengenai sejarah US dollar. US dollar ni, tuan-tuan, apakah nilai dia? Dan bagaimana Amerika boleh kuasai dunia dengan mata wang dia? Dan mengapa negara lain tak boleh berinteraksi ataupun tidak bebas untuk lari daripada tampatan US dollar? Baik. Saya nak bagi tahu US dollar sebenarnya, duit US dollar ni, dia sejarah dia menjadi kuat apabila berlaku peperangan dunia yang kedua. Eropah dalam keadaan kehancuran, Eropah dalam keadaan kejatuhan. Segala simpanan emas ketika itu yang disimpan oleh UK, Jerman, Austria, semua negara Eropah telah tidak rasa selamat setelah negara itu keluar daripada kencah peperangan yang mengorbankan jutaan nyawa masyarakat Eropah. Maka Amerika ketika itu keluar dari peperangan dalam keadaan menang. Dia dah hapuskan Jepun dan dia telah matikan kekuatan Jerman. Maka Amerika buat ketika itu satu sistem baru, sistem kewangan yang dipanggil Bretton Woods. Kalau sahabat yang ikut perkembangan kewangan dunia akan ingat perkataan ni, Bretton Woods. Bretton Woods ni tahun 1944. 44 rasanya ataupun 45 gitulah. Sebanyak 45 negara seluruh dunia berkumpul dan buat satu mesyuarat tergempar di Britain, di Amerika Syarikat, untuk mewujudkan satu sistem kewangan yang boleh menyelamatkan dunia yang baru keluar daripada kecah peperangan. Maka semua dunia sepakat untuk simpan emas mereka. Tengok, ni penting pasal emas. Semua dunia, semua negara, 45 negara ni, France, British, Germany, kebanyakannya negara Eropah, mereka sanggup simpan emas mereka di Amerika, dan Amerika Syarikat memutuskan ataupun Amerika Syarikat buat satu hilah untuk tanam di dalam fikiran negara Eropah bahawasanya Amerika Syarikat adalah negara yang paling kuat ketika itu. Betul, negara yang paling aman, negara paling selamat, dan negara yang paling jauh daripada sebarang krisis yang mungkin akan berlaku di Eropah. Maka negara Eropah ni telah setuju dalam persidangan Bretton Woods kalau tak silap, kalau sahabat ingat. Maka negara Eropah serahkan segala simpanan emas mereka kepada Amerika Syarikat, dan mereka ambil apa? Ambil US dollar. Ketika itulah Amerika Syarikat telah dapat berbagai manfaat dan keuntungan. Yang pertama, sistem kewangan bank dunia ataupun Federal Bank di Amerika Syarikat telah naik. Mata wang US dollar telah meningkat dan melonjak harga dia. Dan Amerika Syarikat ketika itu memberikan jaminan bahawasanya setiap 1 onsah
maksudnya kalau tak silap, setiap 28 gram, setiap 28 gram emas, tengok masa tu bila? Tahun 44 Sahabat ingat tak Bretton Woods nama dia masa tu? Bretton Woods. Subhanallah. Nah, Bretton Woods, mungkin saya boleh tulis kat sini, sahabat boleh cari, dan saya dah letak link Britain, kalau mudah-mudahan saya tak silap, Bretton Woods dekat Amerika Syarikat. Sahabat boleh cari nama ni. Amerika dapat segala simpanan emas daripada negara Europe yang dalam keadaan risau dan baru nak bangun daripada kesan buruk yang sangat amat teruk yang berlaku di Eropah. Maka Eropah serahkan segala simpanan emas dia kepada Amerika Syarikat dengan ganti nilai apa? Nilai dia $1. Amerika kata setiap 35 US dollar boleh beli 1 onsa emas, boleh beli 28 gram emas. Setiap 28 gram emas yang tuling boleh beli dengan harga 35 US dollar. Maka Amerika Syarikat ketika itu telah buat tampatan, Amerika Syarikat telah tampat US dollar dia dengan emas. Dan segala emas, tuan-tuan rahmati Allah, ketika itu kalau tak silap Amerika Syarikat mempunyai, kalau tak silap, 1/3 simpanan emas dunia. Amerika Syarikat ketika itu 1/3 simpanan emas dunia telah dimiliki oleh Amerika Syarikat. Baik, segala negara Eropah percaya 100% kepada Amerika, dan ekonomi Amerika melonjak naik, dan US dollar menjadi duit yang telah ditampak dengan emas. Dan maksudnya Amerika bagi jaminan setiap US dollar ada nilai emas dalam pasaran. Setiap US dollar ni sekeping, saya tak ada. Setiap US dollar telah ada nilai coverage, telah ada nilai emas di dalam simpanan Federal Bank Federal Amerika Syarikat. Baik. Tapi Amerika telah melakukan satu kesilapan besar. Bila? Tahun 1955. Amerika Syarikat telah masuk dalam satu peperangan yang diingat akan selesaikan dalam sekelip mata. Amerika, tuan-tuan, buat masalah di dunia untuk menjana ekonomi dia. Awak kena ingat, Amerika Syarikat ni sangat licik, tuan-tuan. Minta-minta Facebook saya tak blok. Hari tu Facebook saya kena blok sebab attack orang Yahudi. Sekarang ni, alamak, tak tahulah, kena blok pula. Tapi memang Facebook saya sekarang ni dia distract, dia dah sekat banyak video, banyak kuliah saya tak lagi jauh. Dulu kalau tengok kuliah saya boleh pergi sampai 30,000 view, 40,000. Sekarang tak, dia distract, dia sekat, tak boleh nak reachable. Tak apalah, cubalah sahabat kalau boleh share kuliah ni supaya kita wujudkan kesedaran di kalangan orang Islam. Jangan kita ingat orang Islam ni, jangan kita orang Islam, jangan percaya pasal dunia, jangan. Tak, kita kena ambil tahu pasal dunia. Kita kena ambil tahu pasal hal ekonomi negara. Saya akan tunjuk satu video, saya jumpa satu video, ada link dia. Bagaimana Amerika Syarikat buat berbagai usaha untuk menjana ekonomi dia. Tuan-tuan rahmati Allah, ekonomi bagi Amerika adalah segala-galanya. Dan segala peperangan yang berlaku di dunia sekarang adalah kerana ekonomi. Ya, peperangan, tengok ni. Peperangan pertama yang Amerika masuk dan buat hal dan kacau bila, selain peperangan dunia kedua, tapi saya tak ada bukti. Kena ada bukti. Peperangan kedua yang mencetuskan kejatuhan ekonomi satu dunia, berlaku krisis ekonomi yang sangat dahsyat, adalah krisis ekonomi setelah Amerika Syarikat masuk ceroboh Vietnam. Vietnam War. Amerika Syarikat tahun 1955 bawa semua tentera dia dan ceroboh Vietnam, kononnya nak ambil negara ni. Tuan-tuan dirahmati Allah, kenapa Vietnam? Banyak sebab. Antaranya Amerika Syarikat tahu bahawasanya tanaman kokain, ya tuan-tuan, tanaman heroin dan kokain yang paling mahal di dunia adalah di Vietnam. Dan di Vietnam adalah banyak simpanan emas. Baik, Amerika Syarikat ingat, sebulan 2 bulan boleh hapuskan orang yang resisten, yang penentang dia dalam sekelip mata. Dan Amerika Syarikat ingat akan dapat menguasai Vietnam dalam sekelip mata. Rupanya peperangan di Vietnam
menghabiskan segala kekuatan tentera, ramai tentera dan askar Amerika Syarikat mati di Vietnam. Bahkan sebenarnya Amerika Syarikat telah mengalami kekalahan yang sangat teruk yang menyebabkan ekonomi Amerika Syarikat jatuh. Duit US dollar tak cukup. Simpanan emas pun tak cukup. Maka Amerika Syarikat tak mampu ataupun tidak sanggup untuk menggadaikan emas dia. Amerika Syarikat tak sanggup supaya nak mencari bekalan senjata, nak bagi gaji kepada tentera dia, nak teruskan peperangan dia dalam Vietnam. Maka Amerika Syarikat tak berani ataupun tidak sanggup untuk menggadaikan emas, simpanan emas dia. Maka Amerika Syarikat buat apa? Dia cetak duit. Dia cetak duit sekarang. Macam kita sekarang COVID-19 tu tuan. Apa mainan dia? Apa mainan dia? COVID-19. Walaupun saya tak boleh nak kata sahkan siapa yang kepala dalang, China ataupun Amerika. Tapi untuk pengetahuan semua, Amerika Syarikat biasa dia akan create war. Mesti nak cipta satu peperangan. Sebab peperangan inilah yang boleh menjaminkan ekonomi negara Amerika Syarikat. Kena ingat benda tu. Taib. Setelah kekalahan Amerika Syarikat di Vietnam, maka Amerika Syarikat terpaksa untuk cetak US dollar tanpa simpanan emas. Jadi Amerika Syarikat hanya cetak duit kertas, tapi saya tak ada US dollar. Tuan-tuan rahmati Allah, duit kita ni mesti ada simpanan. Mesti ada simpanan emas dalam bank negara. Tapi bayangkan, duit ni tidak ada nilai. Ataupun katakanlah US dollar. Duit US dollar tidak ada nilai. Duit US dollar tidak ada sebarang simpanan dalam bank negara ataupun Federal Bank Amerika Syarikat. Maka duit ni hanya kertas. Eropah tidak sedar mengenai permainan Amerika Syarikat. Tapi negara pertama, bayangkan tuan, semua negara dunia serahkan emas dia dan hanya ambil, semua negara dunia serahkan duit dia dan hanya ambil emas. Serahkan emas dia dan hanya ambil duit. Semua negara Eropah, France, Jerman, British, Poland, Itali, Spanyol, Portugis, Sweden. Tapi Sweden tak pasti lagi. Sweden dia cerdik sikit. Semua negara ini, dia Switzerland tak juga. Serahkan emas dia kepada Amerika dan mereka hanya simpan mata wang US dollar di dalam simpanan mata wang mereka. Jadi dalam beti simpanan setiap bank di Eropah hanya ada US dollar, tak ada emas. Sebab mereka percaya dengan jaminan US Syarikat, dengan jaminan Amerika Syarikat, maka duit US dollar tu ada nilai emas. Tapi bayangkan bagaimana Amerika Syarikat mengkhianati jaminan dia itu dan dia cetak duit US dollar untuk beli senjata hanya dengan jual nama dia sahaja. Nampak? US ni telah jadi sebagai kertas dan tidak ada sebarang nilai emas di dalam simpanan Amerika Syarikat. Sebab banyak duit emas ni Amerika Syarikat terpaksa guna sikit demi sikit untuk melabur dalam peperangan di Vietnam. Akhirnya Amerika Syarikat bila tahun 1970 Amerika Syarikat mengalami krisis ekonomi teruk, tak ada kerja. Ramai rakyat Amerika Syarikat dalam keadaan trauma, fobia dengan peperangan. Rakyat telah mengeluh tak nak berperang di Amerika Syarikat. Inflasi meningkat. Inflasi. Duit banyak tapi barang tak boleh nak beli. Ramai rakyat Amerika Syarikat dalam keadaan tidak ada jawatan, tak ada kerja. Pengangguran. Pengangguran tuan-tuan. Pengangguran ni satu hantu yang menghantui setiap negara. Awak ada duit banyak tapi peluang pekerjaan tak ada, maka akan ada pengangguran. Pengangguran ni menyebabkan negara akan mengalami krisis kewangan yang sangat dahsyat. Maka ketika itu ada seorang presiden, masa tu nama dia Nixon. Nixon ni panggil satu keluarga yang yang pegang emas dunia. Rockefeller kalau tak silap. Ada dua keluarga Amerika Syarikat. Rockefeller dengan satu lagi keluarga, saya tak ingat nama dia. Tapi Rockefeller ni, dia satu keluarga Amerika Syarikat yang pegang emas dunia. Dia panggil
dia panggil ketua Federal Bank Amerika Syarikat, Nixon panggil dia dan bincang macam mana nak buat untuk mengatasi masalah krisis kewangan. Maka apakah keputusan mereka ini? Mereka buat satu syuarat khas. Dan masa tu ada Menteri Kewangan Amerika Syarikat, Henry Kissinger. Dia Menteri Kewangan ke Menteri Luar Negara? Minta maaf, saya tak. Siapa ingat? Siapa kenal? Saya takut silap. Nanti saya bagi. Ahsan. Kemah ni. Afiq Yusuf Nam. Rockefeller and Rothschild. Ya, dua keluarga ni tuan. Rothschild dengan Rockefeller ni dua keluarga yang menguasai emas dan menguasai kewangan dan senjata kalau tak silap. Dua keluarga ni. Nah, terbaik, masya-Allah. Afiq ya. Wan Nur Fatihah, masya-Allah. Rothschild and Rockefeller, masya-Allah. Itulah kelebihan orang Malaysia. Orang Malaysia ni jangan main-main. Orang Malaysia ni dia ada banyak, masya-Allah, ilmu pengetahuan pasal kewangan dunia. Terbaik. Jadi, barakallahu fikum. Sahabat, taib. Okey Ustaz, jangan kecek sebut bahasa Inggeris. Baik-baik. Bimber FB kena blok. Terima kasih banyak Hanif. Satu nasihat yang baik. Takut saya Facebook saya kena blok pula. Alamak. Kenapa Benda-benda gini kena blok terus Jadi apa kalau saya kena blok, nak macam mana? Apakah itulah tuan, ekonomi ni bahaya. Tak boleh. Dia tuan rahmati Allah. Kita kata Mak Saleh. Yahudi dengan Mak Saleh ni, dia tak nak orang Islam sedar. Dia nak kita balah. Minta maaf. Contoh peperangan di Syria. Allah tuan, satu permainan. Kita disibukkan dengan peperangan Syiah Sunni Syiah. Betul, saya setuju. Syiah memang jahat. Bagi saya memang saya tahu jenayah mereka. Tapi Syiah tak akan dapat menguasai Syria tanpa permainan Sunni. Bila konflik berlaku di Syria, Amerika tuan telah membina, dan bila Amerika telah cipta Daesh. Supaya kita, takut Daesh, tengok masa tu. Takut IS. Kawasan IS ni tuan telah diambil alih oleh Amerika sekarang. 13 pangkalan tentera udara Amerika Syarikat di dalam Syria sekarang. Tempat yang paling kaya dengan emas dan minyak hitam di Syria. Siapa pegang? Habis. Amerika pegang belaka. Mana Daesh? Hilang. Mana IS? Hilang sekelip mata. Siapa yang cipta IS? Mereka cipta. Amerika cipta tuan. Untuk kita takut. Dia mainan. Poppy. Tahu tak Poppy? Daesh ni Poppy. Mainan kejap. Ya. Tapi akhirnya yang tertipu kita. Ekonomi. Sumber asli yang paling kaya di bumi Syam. Diseluduk sekarang. Tengah diseluduk. Emas. Wallah tuan, ni maklumat yang saya dengar daripada orang Syria. Dir Zur, Bu Kamal, Ar-Raqqah yang telah dikuasai oleh permainan jahat Daesh ni, tuan. Amerika sebenarnya gerakkan supaya jauhkan penduduk asal Sunni. Mana ada, tuan, beribu-ribu rakyat Sunni yang ada di situ dihambak, disembelih oleh kumpulan pengganas yang jahat ni, yang dimainkan oleh Barat, supaya penduduk asli dibuang. Dan Amerika sekarang ni 13 pangkalan udara di situ, tuan. Allahu Akbar. Dia ambil emas, dan emas hitam lagi mahal. Baik, kita kembali pada, jadi Nixon, kita nak tengok sekarang video dia. Saya jumpa video dia. Nixon keluar tahun 71, bulan Ogos, mengumumkan kepada dunia bahawasanya Amerika Syarikat, masa tu orang panggil Nixon Choke. Ni, Nixon Choke. Cuba kaji. Kaji tuan. Tak apa kaji. Nixon ni nama Presiden Amerika Syarikat tahun 71. Tapi insyaAllah saya harap tak kena blok. Nixon Choke. Kejutan Nixon dipanggil. Boleh cari. Nixon Choke. Nixon keluar mengumumkan bahawasanya Amerika telah tidak lagi tampat US dollar dengan emas. Maksudnya, wahai dunia, kamu kena terima bahawasanya semua simpanan US dollar kamu adalah tidak bernilai. Allahu Akbar. Menakutkan juga ni. Bayangkan tuan. negara France yang jahat ni, yang kita tak suka, tapi dia dah hidu bau permainan Amerika Syarikat. Maka France ketika itu, Charles de Gaulle, kalau tak silap, Charles de Gaulle, Presiden France, terus telefon Amerika Syarikat dan minta bank negara France untuk minta balik simpanan emas dan mereka nak jual balik US dollar. Tapi
masa France meminta simpanan emas dia dipulangkan dengan bayar US dollar, maka France dikejutkan dengan bahawasanya, wahai France, US dollar yang kamu simpan ni tidak ada nilai emas. Dan tengok ni, pengumuman Nixon. Recent weeks, the speculators have been waging an all, Kalau not the investor, not the real producers of ni, wealth. ni Nixon The gainers are the international money speculators. mengumumkan. Because they thrive on crises, they help to create them. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. Dia kata sebenarnya The ialah, American economy is by far the strongest in the world. tuan-tuan, minta maaf, Nixon kata apa? Tengok dia kata, the nation, apa dia kata tadi? Dengar. Accordingly, I have directed the Secretary of the Economy is by far the strongest in the world. Tengok dia kata apa? Accordingly, Sekali the lagi. nation's currency is based on the strength of that nation's economy. Sekali lagi saya ulang. And the Dengar ni Americans perkataan ni. thrive on Dengar perkataan ni. crises, they help to create them. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is The strength of the nation currency. Dengar ni. The strength of the nation currency. Faham tak? The strength, alamak cakap orang putih berat ni. Subhanallah. The strength of the nation currency based on the strength of that nation's economy. is based of that nation economic strength. Maksudnya, maksud Nixon ni tuan. Maksud dia, kekuatan ekonomi, kekuatan currency sebuah negara bergantung kepada kekuatan negara tersebut. Kalau negara itu kuat, maka currency dia kuat. Kalau negara itu mempengaruhi dunia, maka currency dia akan selamat. Nampak? Rasanya faham kan? Sambung kita dengar. And the American economy is by far the strongest in the world. Economy of America is the I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against. defend the dollar. Dia nak I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what is this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. valuation tengok. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. Ya Allah. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Now, this action will not win us. Tuan-tuan rahmati Allah. Apa yang berlaku? Apabila seluruh negara dunia telah mengetahui dan dikejutkan bahawasanya US dollar tidak ada nilai emas, maka Amerika Syarikat bagi tahu dunia, duit kamu ni US dollar tidak akan ada nilai kecuali kalau kamu beli produk kami. Tapi kalau kamu nak guna duit kami di luar, tak ada nilai. Hanya dengan beli produk US dollar, kereta US, senjata kami. Tuan-tuan rahmati Allah, itulah yang dipanggil Nixon Shock. Dunia baru sedar bahawasanya emas mereka telah digadai. Emas mereka telah tidak ada nilai kerana US dollar tidak ada sebarang simpanan emas di dalam khazinah Bank Federal Amerika Syarikat. Maka saya nak bagi tahu kat sini bahawa tuan-tuan rahmati Allah, Amerika Syarikat dia tetap nak mempertahankan US dollar dia. Dan dunia terpaksa simpan kertas hijau ni, kertas US dollar. Dunia terpaksa simpan sebab tak ada pilihan lain. Kalau buang, bermaksud dunia ni tidak ada ekonomi. Bayangkan. Maka dunia terpaksa terus sokong Amerika Syarikat supaya Amerika Syarikat tak jatuh. Kalaulah Amerika Syarikat jatuh, tuan-tuan, bermaksud kewangan Amerika Syarikat ni tak ada nilai. Ni 2 tahun, dunia dalam, rasa setahun ke 2 tahun,
Dunia dalam keadaan huru-hara dan dunia dalam keadaan terkejut. Dunia dalam keadaan nganga mulut dan buka mata. Sebab mereka baru sedar bahawasanya duit Amerika Syarikat ni hanya kertas kosong, tidak ada nilai emas. Sebab tu saya kata tuan-tuan, kita orang Islam kena ada simpanan emas. Wallahi. Kita tak tahu apa yang berlaku di dunia. Amerika Syarikat sekarang ni masih kuat. Wallahu a'lam. Kita nampak kuat. Dan Amerika Syarikat tidak akan membenarkan. Kita sambung dulu kejap. Dalam tempoh ni, Henry Kissinger, sekarang kita tengok ke Henry Kissinger. Siapa Henry Kissinger? Henry Kissinger, saya dah ambil video dia ni. Saya dah letak kat sini. Kita tengok Henry Kissinger telah buat satu. Saya tak pasti dia Menteri Kewangan US Syarikat ke ataupun Menteri Luar. Tak pasti. Taib. Tuan-tuan rahmati Allah, kita akan tengok. Kejap Kita akan tengok bagaimana Henry Kissinger telah buat satu rancangan yang baru. Henry Kissinger telah buat satu rancangan baru untuk menyelamatkan ekonomi negara dia. Apa dia? Amerika Syarikat baru hidu bau satu emas baru. Ada bau emas baru, iaitu emas hitam. Petrol baru dijumpai di negara Arab Saudi. Oh, Amerika Syarikat tuan minta maaf, dia orang mikir, bukan macam kita tidur. Kita tidur, kita balah. Amerika Syarikat mikir bagaimana nak menjana ekonomi dia. Maka Amerika Syarikat ketika itu, kalau tak silap, satu tong minyak hitam Saudi jual dalam harga tak sampai 15 US dollar kalau tak silap. Ataupun 10, tak pasti. Harga minyak masa tu murah sangat. Maka ada satu benda berlaku, saya nak tunjuk. Benda ni satu media telah sebarkan di YouTube. Maka Kissinger telah pergi kepada Raja King Faisal dan dia bertemu dengan Menteri Luar As-Saqaf, Menteri Luar Saudi ketika itu. Ni lawatan dia. Tak tahu macam mereka boleh sebarkan. Ni adalah lawatan Menteri Luar Amerika Syarikat ke negara Arab Saudi. Dia baru sampai masa tu. Itulah permulaan era hubungan antara Amerika Syarikat dan Saudi. Okey, dia sampai dah. Henry Kissinger sampai disambut oleh Menteri Luar Saudi ketika itu, iaitu As-Saqaf. Dahsyat itu tuan. Bila kita tengok, yalah, kita hanya nak buka mata sikit. Baik. Baik. Ini adalah pertemuan Ani Menteri Luar. Allah minta maaf. Internet saya pula ada masalah. Ini adalah Menteri Luar Saudi, As-Saqaf, dan bertemu ketika itu, bertemu dengan Ani Kissinger. Ni Kissinger, sebelah dia ni. Ni. Kemudian Kissinger lepas jumpa Menteri Luar Saudi, dia pergi jumpa siapa? Dia jumpa siapa lepas ni? Dia jumpa siapa lepas ni? Kita tengok dia jumpa siapa. Aha. Ni Kissinger kan? Henry Kissinger, Menteri Luar Amerika Syarikat kan? Okey, lepas tu dia pergi jumpa siapa? Tengok dia pergi jumpa siapa. Henry Kissinger pergi jumpa King Faisal. Okey. Kita sanjung sangat kan King Faisal? Ni. Sebenarnya King Faisal ni, saya tak pasti lagi. Ada orang kata dia baik. Ada orang kata dia hanya mainkan peranan besar. Dikatakan dialah yang menyelamatkan ekonomi Amerika Syarikat. King Faisal ni. Yang sebarkan ni adalah AP. AP press conference. Jadi inilah pertemuan antara Henry Kissinger dan Henry Kissinger bertemu Raja Faisal ketika itu, Faisal Al Saud,
Kenapa dia bertemu? Apakah di sebalik ataupun di belakang pertemuan dua pemimpin dunia ini? Untuk apa sebenarnya? Dan apa yang mereka nak berbincang masa tu? Teman-teman dirahmati Allah, Amerika bagi satu promosi ketika itu. Amerika kata kepada King Faisal, kami akan bagi satu perjanjian damai dan kami akan memberikan segala aspek pertahanan yang boleh melindungi negara Arab Saudi. Dan Amerika Syarikat memberikan jaminan kepada negara Saudi bahawasanya, wahai keluarga Al Saud, kamu tidak akan diganggu langsung dan kami akan beri segala perlindungan yang kamu perlukan sekiranya ada negara nak kacau kamu dengan satu syarat. Apa syarat dia? Amerika telah offer sistem pertahanan untuk menyelamatkan Al Saud dan negara Saudi daripada sebarang ancaman, sama ada Rusia ataupun ancaman Iran. Tapi dengan satu syarat. Syarat dia, Saudi hanya boleh jual minyak dia kepada Amerika Syarikat. Dengan harga. Amerika kata, kamu sedang jual minyak dengan harga yang cukup murah. Tapi apa kata, tampat harga minyak hitam kamu ini dengan US dollar. Supaya setiap tong minyak ni akan jadi harga 35 US dollar. Daripada kamu jual 5 ataupun 10 US dollar dengan nilai yang murah, kamu boleh jual, kami boleh jaminkan minyak petrol ni hanya akan dijual dengan US dollar dan harga 35, dan Saudi akan dapat keuntungan besar dan segala barangan Amerika Syarikat kami akan supply kepada Saudi. Maka Saudi setuju dan telah ditampat minyak hitam dengan US dollar. Maka tuan-tuan rahmati Allah, dua-dua negara sebenarnya dapat manfaat. Amerika Syarikat telah menyelamatkan ekonomi dia yang dalam keadaan mengalami krisis yang sangat dahsyat, dan dalam masa yang sama semua syarikat-syarikat Amerika Syarikat boleh melabur di dalam Saudi, dan Amerika Syarikat ada hak untuk cari dan gali minyak Arab Saudi, dan minyak tak boleh jual dalam, tuan-tuan rahmati Allah, minyak Saudi tidak boleh jual dengan mata wang lain, hanya dengan mata wang US dollar. Maka Amerika Syarikat telah cari satu lagi emas yang boleh jadi simpanan dia, iaitu emas hitam minyak. Sebab itulah tuan-tuan, kita tahu apabila Saddam Hussein, alamak bahaya ni, apabila Saddam Hussein nak jual minyak dia dengan euro, Amerika Syarikat datang dan serang dia, dan Amerika Syarikat cetus peperangan di antara Amerika dengan antara Iraq dan Kuwait, dan Amerika lah yang bagi lampu hijau kepada Saddam supaya ceroboh Kuwait. Kemudian senario ini telah dilukis, telah dilakar, telah ditulis oleh Amerika Syarikat supaya cetus peperangan. Bila berlaku peperangan, Amerika Syarikat akan jual senjata. Lepas jual senjata, Amerika Syarikat akan melaksanakan sistem pertahanan yang dia telah janji kepada Saudi bahawasanya akan jaga dia. Dan ketika itu, US dollar lagi melonjak, tuan-tuan rahmati Allah. Ingat, setiap kali akan ada krisis kewangan, maka negara itu akan di belakang. Kenapa berlaku COVID? Fikirlah, kenapa COVID-19 telah diwujudkan? Apa yang sedang berlaku? Amerika ada krisis, tuan. Ya, Amerika ada krisis kewangan. Maka untuk ambil segala duit dunia, dia buat sistem online. Tapi kita orang Islam kena berwaspada dan kena ada bijaksana dan mikir. Mesti kena ada duit. Bukan duit, kita mesti ada benda dalam tangan. Emas dan perak, tuan. Emas dan perak. Wallahi tuan, saya bukan cakap nak jual. Saya bukan nak jual. Saya sekarang ni pun sedang mikir, apakah akan berlaku? Apakah akan berlaku? Kenapa segala simpanan dunia, kenapa segala harta asli, sumber asli negara Islam dipegang oleh Amerika? Minyak yang ada di Saudi, minyak dan emas, minyak hitam di Syria telah diambil, tuan-tuan rahmati oleh Amerika Syarikat.
Kenapa kita orang Islam tidak memikirkan ekonomi kita dan tidak buka minda kita? Kita duduk di negara yang alhamdulillah, negara Malaysia ni tuan, ada kebebasan. Ada peluang untuk cari duit. Rebutlah peluang. Kamu wahai rakyat Malaysia, alhamdulillah kamu masih ada kebebasan. Kamu boleh cari duit, kamu boleh beli. Cubalah simpan duit emas. Sebelum akan datang satu masa ekonomi dunia akan jatuh lagi. Wallahu alam. Itulah yang saya boleh sampaikan dalam kuliah ini yang boleh membuka minda kita apa yang berlaku di sekeliling kita. Peperangan siapa dicetuskan? Siapakah yang cetuskan konflik di setiap tempat? Dan inilah amalan Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala sebut, kullama awqadu naran lil harb atfa'aha Allah. Setiap kali mereka cetuskan api perangan, Allah Subhanahu wa taala memadamkannya. Ayat ni dalam surah kullama awqadu naran lil harb atfa'aha Allah. Kullama awqadu. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Allahu Akbar ayat 64 surah Al-Maidah. Kullama awqadu naran lil harb aw atfa'aha Allah. Mereka yang setiap kali mereka menyalakan konflik dan cetuskan peperangan, Allah Subhanahu wa taala memadamkannya. Mereka menyalakan peperangan di Syria sehingga negara ini telah jadi negara yang kucak-kacir. Dan mereka gunakan pemimpin yang zalim. Tuan rahmati Allah, paling masalah kita paling teruk kezaliman yang berlaku di negara Arab. Kezaliman pemimpin kita, ada pemimpin yang sangat zalim. Dan mereka diktator dan mereka sangat tekan rakyat sampai rakyat selalu dalam ketakutan. Kesian. Tapi alhamdulillah tuan, kita di Malaysia tidak ada kezaliman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kezaliman. Ya Rabb. Baik, itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsi. Mudah-mudahan ada faedah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita mikir untuk ekonomi. Dan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis sahih, hadis Al-Hakim, Hakim Ibn Huzam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-yadul ulya, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Tangan yang memberi, jadilah orang yang kaya. Jadilah orang yang menyimpan dan simpan perak dan emas. Sebab satu maklumat insya-Allah saya akan dedahkan, mungkin dalam kuliah saya dalam buku 10 ke buku 11, saya akan ada satu kuliah khas mengenai nilai perak. Perak tuan, sekarang ni murah. Tidak lama lagi, ingat, dulu emas murah. Ya tuan, dulu emas murah. Ini insya-Allah maklumat ni saya akan dedahkan dalam kuliah saya akan datang dalam buku 10 setengah buku 11 insya-Allah. Nantikan kuliah saya mengenai nilai emas dan perak dalam negara Islam di zaman Khilafah Rashidah dan zaman Abdul Malik bin Marwan, orang pertama yang telah cetak duit emas, dinar emas dan dirham perak insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.